Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. Surah Yunus pada ayat yang ke-58. Yang semati Tuan Imam Ustaz Syahid, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Islamiah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Terlupa juga kepada yang berbahagia, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ni. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, keredaannya, kasih sayangnya hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Mudah-mudahan sihat walafiat dalam jagaan Allah. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu wa taala yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya, kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal di dunia ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ayat ni ada menyebut tentang dua situasi makna. Yang pertama disebut qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Ulama khilaf dari sudut kalimah wa bi rahmatih tu. Ada ulama tafsir dia kata wa bi rahmatihi itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama tafsir kata wa bi rahmatihi itu ialah Al-Quran. Dua-dua betul itu dah. Kalau kita kata wa bi rahmatihi itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah turun ke dunia ni disebabkan dengan Allah datangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu betul dari sudut maksud yang tu. Kita refer balik satu ayat Al-Quran yang Allah sebut dalam satu ayat Al-Quran. Allah sebut wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, tidak aku utuskan engkau ke dunia ni wahai Rasulullah, melainkan nak bawa rahmat ke seluruh alam setelah didatangkan engkau ke dunia ni. Maknanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke dunia ni menjadi penyebab satu alam ini diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala kerana kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ayat itu boleh kita katakanlah wahai Muhammad akan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada engkau dan atas utusan engkau ke dunia ni, maka dengan itu bergembiralah kamu daripada apa-apa yang tidak kekal yang di dalam dunia ni, disebabkan dengan kamu muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah dan segala mukjizatnya dan segala kelebihan yang ada pada dirinya termasuk Al-Quran itu, kalau kita agung-agungkan di dunia ni, maka kita adalah manusia yang paling terbaik dari sudut pengagungan kita terhadap Rasulullah dan terhadap Al-Quran daripada dunia yang tidak kekal abadi. Begitu. Jadi maknanya syukurlah kita kepada Allah SWT atas kurniaan Allah SWT memberikan kepada kita Nabi Muhammad SAW ke dunia ni. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka ada satu ayat Al-Quran yang Allah sebut, Allah kata apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam surah Al-Qalam Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling tinggi akhlaknya daripada manusia-manusia yang lain. Dia yang paling agung sekali akhlaknya. Ketinggian akhlaknya itu ditarbiah dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'diban." Yang mempercantikkan akhlak aku dan adab aku itu ialah Allah, maka akulah manusia yang sudah dicantikkan akhlak aku daripada orang-orang yang lain. Jadi maknanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan yang paling terbaik kepada diri kita. Mudah-mudahan kita hayati elok-elok apa yang disampaikan dalam mukadimah itu bersempena dengan bulan Maulidur Rasul sekarang ni, tuan-tuan. Kita dah masuk dah 1 Rabiul Awal di dalam bulan-bulan Islam pada hari ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu bab majaa fi husnil khuluqi, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan elok perangai. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, elok perangai itu satu sifat yang terpuji pada syarak. Maka yang dikatakan elok perangai itu ialah seperti bersifat beradab sopan dan santun, tidak membesar diri dan tidak riak dan tidak lekas marah, tidak menjadi perampas, tidak congkak dan tidak dengki dan hasad, tidak khianat dan tidak penipu, ada malu, ada sempurna janji, ada lemah lembut laku dan lainnya daripada perangai yang elok-elok itu. Maka siapa yang bersifat elok perangai itu, maka bertuahlah ia, kerana dengan elok perangai itu menjadi berat timbangan di akhirat kelak. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluqi wa inna Allaha la yaghridul al-fahishal badhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok hadis malam ni, tuan-tuan. Tajuk malam ni, tuan-tuan, kecantikan akhlak, ataupun kita katakan orang yang beradab mulia di dalam kehidupan di dunia ni. Ini tidak ada yang lain melainkan mengikut contoh ikutan daripada akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sendiri yang mengisyaratkan kepada Rasulullah sebagai contoh ikutan yang paling terbaik. Ayat Quran bunyi apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah kata apa? Dan sesungguhnya pada diri Nabi SAW itu ada satu contoh ikutan yang paling terbaik. Untuk siapa? Untuk siapa yang nak ikut perangai Nabi ni? Orang yang nak ikut perangai Nabi ni, yang pertama, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada yaumul akhirah. Dalam masa yang sama, dia adalah orang yang banyak ingatkan Allah. 3 identiti ni yang selalu ikut perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada 3 identiti ni, dia tidak akan ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dalam surah Al-Ahzab, tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, maka kita ketahui bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi
alaihi wasallam namanya Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada daripada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan orang mukmin pada hari kiamat itu daripada perangai yang elok. Ni tuan-tuan, orang yang hidup di dunia ni, poin yang pertama pada malam ni, orang yang hidup di dunia ni, kelaku dia, perangai dia, adab dia, kalau dia orang yang cantik akhlaknya, kalau dia seorang yang beradab mulia, kalau dia seorang yang tingkah lakunya baik, sopan santunnya, budi pekertinya cukup cantik, maka itu akan menjadi penyebab timbangan kebaikannya itu akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa orang tanya? Sebab apa dia jadi berat, Ustaz? Sebab sepanjang kehidupannya itu menuruti tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dari sudut percakapannya, dari sudut perbuatannya, dari sudut apa yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dia bersama-sama dengan aku nanti. Bila orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehidupannya, bahkan akan dimuliai dengan sebaik-baik kemuliaan daripada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, bahkan dikatakan lagi, dan bahwasanya Allah taala benci ia akan orang yang pelucah lagi pencarut. Ni tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang suka maki hamun orang. Mulut ni tuan-tuan tak lepas. Kalau setiap hari ni tak ada maki hamun orang, kalau setiap hari ni tak ada mencarut ke orang, kalau setiap hari ni kalau tak ada maki hamun orang, tak boleh duduk mulut dia ni. Yang ni orang yang bersifat macam ni, Allah benci pada dia. Kita faham hadis malam ni tuan-tuan? Kalau orang yang bersifat macam ni, Allah benci pada dia. Saya ulang sekali lagi, kalau kita yang bersifat jenis pelucah dan pencarut, Allah benci kepada dia. Sebab apa Allah benci? Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, maka dia perlu bercakap dengan percakapan yang baik. Nampak? Kalau mencarut, dia tak beriman kepada Allah, dia tak beriman kepada yaumul akhirah. Bahkan Allah kata, Nabi kata, kalau tak boleh cakap dengan perkataan yang baik, maka diam itu lebih baik bagi kamu. Bila manusia ni dilevelkan sebagai manusia yang tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhirah, maka dia menjadi manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di atas perkataannya yang mencarut, di atas perkataannya yang pelucah, maka dia dibenci Allah sebab perbuatannya itu. Wa na'udzubillahi min zalik. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah dan Anas bin Malik dan Usamah bin Syarik, dan katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. So hadis malam ni tuan-tuan, hadis sahih, bukan hadis yang biasa-biasa tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, masalah elok perangai itu menyampaikan kepada beberapa darjat yang tinggi di akhirat kelak. Demikianlah kata tersebut di dalam hadis yang datang riwayatnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahwasanya seorang hamba Allah itu sampai ia dengan sebab elok perangai itu akan yang besar daripada darjat-darjat akhirat dan semulia-mulia martabat, dan bahwasanya ia seorang yang dhaif ibadahnya, dan sesungguhnya sampai ia dengan sebab huduh perangainya akan darjat dalam neraka jahanam. Di sini dia ada sebut dua benda tuan-tuan. Benda yang pertama iaitu orang yang elok perangai ini, Allah SWT akan angkat darjatnya yang tinggi di akhirat kelak. Tuan-tuan, darjat-darjat ni jangan main-main tuan-tuan. Walaupun satu darjat Allah angkat, kita akan berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun satu darjat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya kepada dia tentang darjat punya level, dia mengatakan darjat daripada satu darjat nak sampai ke satu darjat itu
memakan masa 500 tahun lamanya, tuan-tuan. Satu darjat nak sampai ke satu darjat tu makan masa berapa lama? 500 tahun lamanya. Tuan-tuan boleh semak dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ataupun Tafsir Al-Azim. Tuan-tuan cari satu ayat yang mensyarahkan tentang satu ayat, yarfa'illah kulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuan-tuan search kat situ, tuan-tuan tengok kata Ibnu Abbas, dia kata apa? Dia kata 500 tahun lamanya satu darjat nak sampai ke satu darjat. Ni orang yang elok perangai ni, Allah angkat darjat dia. Bila Allah angkat darjatnya, dia akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ditinggikan kedudukannya di yaumul akhirah nanti, tuan-tuan. Tetapi tak boleh lawan dengan orang yang rajin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ada satu benda lagi, selawat. Selawat kepada Nabi ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam ayat Al-Quran yang Tok Khatib selalu sebut setiap hari Jumaat. Jumaat ni dia sebut lagi dah. Tok Khatib sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Tuan-tuan, soalan, Allah selawatkan Nabi ni macam mana? Sama macam kita selawat ke? Tak sama, tuan-tuan. Allah selawat kepada Nabi bermaksud dan membawa maksud Allah memuji Rasulullah di hadapan para malaikatnya. Itu maksud selawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So macam mana kita punya kedudukan pula, Ustaz? Kita yang duk selawat kepada Rasulullah ni, kita dapat apa, Ustaz? Kita yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah puji kita, puji Rasulullah di hadapan para malaikat. Allah sebut nama kita, Allah sebut nama Rasulullah di hadapan para malaikat sebab sekali kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut wa hattat khati'atuh, dihilangkan 10 dosanya di dalam buku catatan amalannya, bahkan diangkat darjatnya 10 darjat dengan satu selawat yang diukilkan oleh seorang hamba Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kan tak? Selawat sekali ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah angkat darjat kita, Allah hapus dosa-dosa kita, 10 dosa dihapuskan. Jadi maknanya perbanyakkan selawat. Ada orang tanya, Ustaz, selawat apa yang paling bagus kali kalau kami nak selawat? Ada orang tanya. Walaupun tuan-tuan tak tanya, tapi saya buat soalan supaya tuan-tuan ada jawapan. Ada seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi SAW, namanya Zaid bin Kharijah. Nama apa? Zaid bin Kharijah. Ingat nama ni. Zaid bin Kharijah, dia pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak selawat kepada engkau ni, selawat yang macam mana yang paling bagus kalau aku nak selawat kepada engkau ni, wahai Rasulullah? Rasulullah kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu keluar daripada mulut Nabi SAW. Maknanya selawat itu boleh diguna pakai, bahkan boleh diaplikasikan di dalam kehidupan kita untuk berselawat kepada Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita diangkat darjat kita, sebab selawat kita itu kepada Rasulullah, dan diangkat darjat family kita disebabkan dengan selawat kita memuji Rasulullah dan memuji sahabat-sahabatnya dan ahli keluarganya. Masya Allah. Jadi maknanya itu yang paling baik kali. Orang tanya pula, Ustaz, ada setengah orang dia letak Sayyidina, bolehkah kita letak Sayyidina tu, Ustaz? Jawapannya boleh. Sebab apa boleh? Sebab kita beradab dengan Nabi Muhammad SAW, lalu kita letak Sayyidina di hadapannya. Oh gitu. Tapi Nabi tak sebut pun Sayyidina. Nabi takkan dia nak angkat diri dia sendiri. Kitalah yang nak memuliakan dia, kitalah yang nak mengangkat, kitalah yang nak memuliakan dia dan nak mempertahankan nama dia. Samakah kita duk panggil nama Rasulullah ni, kita duk panggil Rasulullah ni Muhammad, sama macam kita duk panggil dekat Pak Mat Tempe? Tak sama.
Tak boleh kita panggil nama Rasulullah tu dengan nama Muhammad seperti mana kita panggil anak kita Mat Awang. Tak boleh. Maknanya muliakan nama Nabi itu dengan Sayyidina. Muliakan dengan Sayyidina sebagai adabnya kita kepada Rasulullah. Sebab kita umat dia, kita memerlukan syafaat dia. Maka apalah kiranya kita berselawat dengan meletakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Contohnya macam ni ya, tuan-tuan, senang. Tuan-tuan duk pun bela-bela macam mana kan. Contoh macam ni. Contoh yang ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan duk anggap real tuan-tuan. Contoh. Contohlah satu hari nanti saya ni Major General tuan-tuan, Major General satu hari nanti. Contoh. Awal-awal sebut tu contoh tu. Satu hari nanti saya Major General Datuk Muhammad Naim. Contoh. Tiba-tiba saya pergi ke satu camp, prebet panggil saya Naim je. Dia tak panggil Datuk, dia tak panggil Tuan, dia tak panggil yang berbahagia. Marah lah tuan-tuan. Marah tuan-tuan. Kita tak marah, tetapi orang yang keliling kita ni duk dengar telinga. Oi, prebet panggil dekat Major General ni panggil Naim saja. Dia tak panggil yang berbahagia Datuk. Kita tak marah. Yang marah tu siapa? Orang keliling kita ni. Jadi siapa dia yang marah? RSM marah, CEO marah, panglima-panglima bawahan marah, semua bakal marah dekat dia. Tetapi kita tak marah. Nampak tuan-tuan? Nak cerita adab supaya tuan-tuan nampak tu, bukan cerita diri saya. Sekian dimaklumkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, cerita ya tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan amin, lagi cantik tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Kemudian maka dikatakan di sini, maka masalah elok perangai itu ialah kemuliaan sampai turun menurun. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayatnya daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia bagi Abi Dzar. Nabi kata apa? Ya Aba Dzarrin, ya Aba Dzarrin, la aqala kal tadbir wala war'un kal kaffi wala hasbi ka husnil khulqi. Nabi kata apa? Hai Aba Dzarrin, tiada akal seperti tadbirkan pada segala pekerjaan keluarnya dan terbitnya, dan tiada warak seperti meninggalkan daripada segala yang haram dan jika diri daripadanya, dan tiada kemuliaan turun menurun dari datuk nenek, dan tiada kemegahan lebih daripada seperti eloknya perangai. Maksudnya apa? Yang ketiga, poin yang ketiga malam ni, orang yang elok perangai ni tuan-tuan, dia akan mendapat kemuliaan pada diri dia dan akan dapat kemuliaan pada ahli keluarganya, turun menurun sampai ke cucu cicit ni tuan-tuan, turun menurun. Sebab kemuliaan akhlak daripada seorang ayah, daripada seorang atuk akan turun menurun. Kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap keturunan dia tuan-tuan. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu penting kalau kita jadi seorang ayah, kita yang elok perangai ni akan turun menurun kepada anak kita. Oh, kena ke anak sulung kita. Anak sulung kita cantik perangai dia, ya Allah. Sampai tak mahu pergi kerja apa? Sampai tak mahu pergi mana-mana, nak duduk rumah ya tuan. Nak tolong mak pak. Sebab apa nak tolong mak pak? Saja nak bantu, nak khidmat nak mak abah. Tak mahu buat kerja apa dah, buang masa kalau buat kerja-kerja lain, nak tolong mak abah ya. Nak duduk rumah, nak khidmat, nak berbakti kepada mak dengan abah, sampai jadi macam tu tuan-tuan. Pak nak semayang, mak nak semayang ni, dia tolong hampakkan sejadah. Masya Allah. Mak mengadu ni, mak berkata apa ni, Long pergi cari zat lauk-lauk apa semua, mak nak masak ni. Tak apa, mak main duit, cek pergi cari. Sanggup ni tuan-tuan, sampai mak dia tak tahu nak buat apa, sebab anak ni tolong semua ni tuan-tuan. Adakah macam ni tuan-tuan? Ada. Dalam family kita ada seorang yang macam ni tuan-tuan. Akan ada. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, siapa-siapa yang elok perangai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan turun menurun, kemuliaan itu akan dikenakan kepada ahli keluarganya, disebabkan dengan elok perangai itu. Itu poin yang ketiga tuan. Poin yang keempat, masalah elok perangai itu sampai ia kepada darjat orang yang sembahyang dan puasa. Ni tuan. Demikianlah tersebut dalam hadis yang sebagai yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Darda sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizan athqala min husnil khuluqi wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saum was salah.
Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan tengok poin yang keempat malam ni. Apa dia poin yang keempat ni? Nabi kata apa? Nabi kata, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Darda radhiyallahu anhu. Malam ni tuan-tuan kita dah sebut nama Abi Darda ni 2 kali dah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu makam Abi Darda sekarang ni kat mana? Makam Abi Darda ni tuan-tuan berada di masjid di Syria tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tengok masjid negara dia tuan-tuan, betul-betul di Damascus ni tuan-tuan, ataupun Dimash, disebut Dimash. Masjid betul-betul Dimash ni tuan-tuan, depan tu ada kubah, ada menara yang Nabi Isa akan turun ni tuan-tuan, depan tu. Di dalamnya ada makam Nabi Yahya alaihi salam. Keluar sikit tuan-tuan akan nampak satu makam yang ditulis sebagai makam Abi Darda tuan-tuan. Saya dah sampai dah, sebab tu boleh duk nampak cerita ni tuan-tuan. Saya dah sampai dah. Makam Abi Darda ni tuan-tuan, sekarang ni cerita sekarang ni jadi tempat buangan najis di kalangan tentera-tentera Bashar al-Assad ni tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Ni sahabat Nabi yang mulia, kita dah sebut nama dia ni. Tuan-tuan pergi tengok kubur dia. Bukan pergi tengok, kalau tuan-tuan pergi tengok, tuan-tuan tak balik tuan-tuan. Macam tu. Jadi maknanya kita tahu seorang sahabat Nabi yang mulia ni tuan-tuan, dia ni orang yang hebat sampai dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Katanya, telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada daripada suatu yang diletakkan di dalam timbangan lebih berat daripada elok perangai tersebut. Nampak? Itu yang pertama tadi kita sebut kan. Dan bahawasanya orang yang elok perangai itu boleh sampai ia dengan sebab elok perangai itu akan darjat orang yang puasa siang hari dan sembahyang pada malam hari. Nampak tuan-tuan? Kelebihan orang yang elok perangai ni tuan-tuan, pahalanya sama kalau di siang hari itu seperti mana dia orang yang berpuasa pada satu hari, sepanjang hari tersebut. Dan kalau malam hari, dia seperti mana orang yang menghidupkan solat malam sepanjang hari, disebabkan dengan cantiknya perangai. Sebab itu kita dituntut sungguh-sungguh ni tuan-tuan, bagi jadi elok perangai, bagi cantik perangai, bagi akhlak, bagi baik. Rupa-rupanya ada hikmah di sebaliknya yang disimpan, yang ditaruh, yang dirahsiakan oleh Allah SWT melalui Nabi. Malam ni kita jumpa. Rupa-rupanya yang sangat-sangat dituntut ni, rupa-rupanya akhlak Nabi tu, yang Nabi syok sangat suruh kita bagi jadi orang yang macam tu. Sebab apa? Sebab kita nak dapat pahala seperti mana orang yang puasa di siang hari dan solat malam di malam hari, pahalanya sama seperti mana orang yang puasa di siang hari dan solat malam di sepanjang malam. Allahu akbar. Lepas ni jadi elok perangai lah semua tuan-tuan, insya-Allah. Saya doakan diri saya dan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Mudah-mudahan Allahumma ahsin akhlaqana kama hassanta khalqana. Doa macam tu. Wahai Allah, cantikkan akhlak kami seperti mana engkau ciptakan kami. Doa macam doa tengok cermin tu tuan-tuan. Allahumma ahsin akhlaqana kama hassanta khalqana. Macam tu. InsyaAllah Kata Abu Isa At-Tirmidzi dan bermula ini hadis gharib. Kemudian masalah lagi, elok perangai itu satu daripada ialah tidak marah. Dia sebut dia nak sebut elok perangai itu macam mana. Dia kata di sini elok perangai itu satu daripadanya ialah tidak marah. Dia hidup di dunia ni tak marah orang. Cantik kan? Payah nak jumpa kan? Payah nak jumpa. Yang ni pun dah kita gagal kan? Aduh, pergi sebut yang tu pula. Tak ada aku. Tak ada. Kita cucu kita siap nak pek telinga dia tuan-tuan, sebab nakai dah tu. Kita ni cucu, anak lagi dia labuh betul-betul tuan. Anak tu dia labuh tu kan. Sebab apa? Sebab kuat marah kita ni. Pungui pungui. Kemudian demikianlah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang lebih utama? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu elok perangai. Kemudian datang ia pada Nabi daripada pihak kanannya. Maka ditanyanya lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, elok perangai. Kemudian datang laki-laki itu daripada pihak kirinya serta bertanya ia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang paling afdal kalau kami nak beramal ni? Jawab Nabi ialah elok perangai. Kemudian datang daripada belakang lalu bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah
yang paling baik amalan, yang paling afdal kalau kami nak beramal. Maka berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabdanya, kenapa engkau tidak reti amal yang lebih utama itu ialah elok perangai, iaitu bahawasanya tiada kamu marah jika kamu keras menahannya, jika kamu kuasa menahannya. Jadi maknanya sahabat Nabi ni nakai, tuan-tuan. Ni kata sahabat Nabi ni, dia rancang 4 orang ni, tuan-tuan, hampir tanya Nabi. Hamai daripada kanan, han tanya Rasulullah, amalan apa yang paling cantik kali? Kita pakat-pakat tanya 4 orang ni, kita nak dengar kod ada jawapan yang berbeza keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni pergi tanya, main daripada depan tanya, ya Rasulullah, amal apa paling baik? Nabi kata, elok perangai. Main daripada belah kanan, amalan apa paling bagus kali? Elok perangai. Main daripada kiri, amalan apa yang paling elok? Nabi jawab, elok perangai. Belakang pun tanya, tuan-tuan, belakang pun tanya, amalan apa yang paling elok? Bila kawan belakang ni tanya daripada Rasulullah SAW daripada belakang, Nabi pusing belakang. Ini akhlak Nabi. Akhlak Nabi, bila orang nak bersembang dengan dia, dia pusing belakang. Dia tak pusing separuh, dia pusing habis 360 darjah. Dia pusing, dia kata, kan aku dah kata yang paling terbaik elok perangai, iaitu baru Nabi tambah, iaitu orang yang menahan marahnya sekiranya dia ada kuasa untuk menahannya. Nampak? Dapat tak perancangan sahabat-sahabat ni nak jawapan yang berlainan daripada Rasulullah? Dapat tak? Maknanya Nabi terang, Nabi bagi tahu bahawasanya orang yang elok perangai itu ialah orang yang menahan marahnya. So kita jangan marah lepas ni, tuan. Boleh. Kalau kuliah malam ni pakai pi sampai pukul 10.30, marah, tuan. Bukan marah, tuan. Tonton maki hamun tu masjid ni, tuan. Jadi kita tak buatlah macam tu. Jadi maknanya jangan duk marah-marah dan jangan sesekali mula nak marah ke orang. Jangan. Tengok apa yang tak berkenan di hati, jangan marah. Balik lagi, tuan-tuan, tengok rumah bersepah, bini duk jahit baju tak habis-habis lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk marah kat bini sebab tak ke mana rumah. Sebab itu memang kerja dia, tuan-tuan. Balik tengok lagi cucu bagi selera habis almari-almari pak dia ni. Almari-almari tok dia, cucu bagi selera ni. Jangan duk marah, tuan-tuan. Semayang pula dekat rumah pagi-pagi, malam-malam. Bila semayang di rumah, cucu naik atas tengkok ni, jangan nak marah, tuan. Jadi maknanya jangan marah. Sebab itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi, saya rasa itu saja pada malam ni yang boleh kita kongsi-kongsikan. Tak habis lagi tajuk ni, tuan. Tak habis lagi. Tolong ingatkan saya. Tolong ingatkan saya, reminder saya bulan depan, Ustaz, tajuk husnul khalqi, cantik perangai. Ingatkan saya, nanti kita sambung lagi, tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada kebaikan dan mudah-mudahan ada iktibar yang baik di atas apa yang kita kongsikan pada malam ini. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya Engkau anugerahkan kepada kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit buat diri kami serta sisi keluarga kami, serta Engkau anugerahkan kepada kami, wahai Allah, kasih sayang-Mu, keampunan-Mu, keridhaan-Mu, hingga kami masuk ke dalam syurga-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah, di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kepada kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami juga, wahai Allah, untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan rezekikan kami juga, wahai Allah, agar kami dihindarkan daripada siksaan dan kesengsaraan di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ilmu pada malam ini menjadi penyebab kepada ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, dijadikan kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Dan jangan sesekali Kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.